Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Okay, hari ini saya nak buat video reaction berkenaan dengan kuliah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat. Ustaz Samsul Debat ni antara Ustaz favourite lah. Video ni saya ambil daripada channel online Majlis Ilmu, dan kepada sesiapa yang nak tengok video full dan original daripada online Majlis Ilmu, boleh terus ke channel beliau. Okay, dan tujuan video ni buat bukanlah sebab saya nak ambil kesempatan atau video channel tersebut, hanya sekadar untuk kita berkongsi dan menambahkan ilmu agama. Okey, jom tanpa berlengah-lengah kita teruskan video reaction kita. Okey, 1, 2, 3, play. Wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan jawatankuasa penganjur yang telah berlumus tungkus untuk mengadakan program pada hari ini. Mana dia lagi ponek daripada orang bertungkus lumus tu. Berlumus tungkus, kan? Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi saya tengok sampai tadi perempuan ramai, saya turun bawah dulu bagi masa lelaki naik. Jadi bila naik dia tetap perempuan yang ramai, kan? Buat macam mana? Sebab orang lelaki adalah manusia yang paling sibuk. Dia sebagai ketua pemimpin dia memang macam tu. Dia bagi laluan pada orang perempuan datang. Jadi penceramah ni lelaki, dia tak sibuk. Tu sebab dia boleh datang ceramah. Macam itulah ayat kan? Jadi macam mana pun ceramah kita pada hari ini RSB, kan, rehat, santai dan bantai. Biasa je, jangan risau-risau. Jangan comel-comel, relax, ya kan. Jadi alhamdulillah seronok kita, tajuk kita adab dalam berpuasa. Adab dalam berpuasa, alhamdulillah. Dalam banyak-banyak program, kan, pada hari Rabu ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi tak apalah, kita cuba jugalah, kan. Bila ceramah tentang Ramadan, itulah hebatnya, kan. Itulah hebatnya. Orang Arab. Sekarang ni kita dengar ceramah Ramadan. Kita dengar ceramah Ramadan dengan tahap belum Ramadan lagi. Hebat persediaan. Itu nama persediaan. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Tapi kita lebih hebat lagi. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Maknanya dia lagi jauh daripada orang Arab. Lagi jauh. Soalan-soalan wajib dah mula ditanya daripada awal tahun. Bang, tahun ni tema kalau apa? Tahun lepas, minggu lepas dah tanya dah kat saya. Bang, bila last minute banyak saiz dah tak ada. Macam tu. Payah betul lah, kan. Macam tu ayat-ayat yang biasa lah tu. Yang biasa dengar. Jadi orang lelaki pula semacam saya dah mengkajinya, kan. Jadi bila tanya, kalau apa bang? Ikut kau lah. Betul, Ustaz. Janganlah kita jawab orang lelaki. Kalau tak nak kecewa, setuju je dengan pilihan dia. Dia bertanya kita tu prosedur saja. Sebab pilihan hati dah ada dalam kepala otak dia tu. Jadi dia tanya kita tu syarat ya, bang, abang rasa tahun ni tema kalau apa? Jangan jawab. Serahkanlah pada budi bicara kau, wahai isteriku. Apa kalau kau nak ikut kau lah, kan? Jadi alhamdulillah kita memilih pada tengah hari ini kita berada dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi kita ni ikut jalan pergi syurga, kan? Malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada orang yang mendengar di dalam majlis ilmu, kerana nak tunjukkan apa? Sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Mana tak kira lah, semua akan dapat pahala ni dalam majlis ni walaupun dia tidur, ya. Tak ada masalah. Saya takkan marah. Tu kenapa tidur? Saya takkan marah. Saya takkan marah macam tu, tak ada. Sebab saya faham sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah, kan. Jadi dia boleh tidur, tak ada masalah. Penceramah memang tak saja test nak bagi dia apa. Saya bagi tak beranak akak ni. Berapa bulan dah tu? Tu ada berapa bulan dah tu? Tunggu masa. Saya tengok pun tahu perempuan, kan. Tak omak Jadi makna kata, jadi dalam kita cerita, jadi dalam cerita Ramadan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa sebut mudah-mudahan? Sebab belum confirm lagi orang yang berpuasa itu bertakwa. Dia puasa-puasa tapi benda tak elok semua buat juga. Puasa-puasa tetapi banyak juga benda-benda yang patut buat dia tak buat. Jadi kalau kita nak sebut, ada orang puasa-puasa nombor ekor beli juga. Kan bila cakap kau ni apa hal beli nombor ekor ni? Aku bukan apa, ikhtiar. Mau ayat dia tu kan, dia tahan dengan izin Allah menang second prize kau hajar tu kan. Tapi tu ada orang macam tu, dia tak rasa apa. Dia tak ada rasa apa. Dia puasa-puasa tetapi cukup jaga. Cukup jaga. Sampai ramai juga yang tak tahu sejarah puasa ni dulu. Zaman Nabi dulu mula-mula puasa macam mana? Mula-mula puasa ni adalah daripada lepas maghrib sampai isyak. Buka puasa. Buka puasa daripada maghrib sampai isyak. Lepas isyak kena puasa balik sampai esok. Dulu asalnya begitu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum Nabi macam tu. Bayangan. Dan syarat dia pula jangan tertidur. Waktu tu contoh dia tertidur dekat-dekat nak berbuka dia terlelap. Jaga-jaga dah habis azan maka dia tak boleh buka puasa. Dia kena sambung puasa. Syarat dia macam tu. Ada seorang sahabat entah macam mana terlelap. Dia terlelap memang jaga-jaga dah habis azan. Jadi dia tak boleh berbuka maka dia teruskan puasa. Esok tu dia bekerja di ladang tama langsung pingsan. Sebab tak larat. Lepas pada itulah turun ayat seterusnya, ayat 184 tu pula, ayat seterusnya pula memberitahu macam mana puasa, macam mana kita puasa pada hari ni. Orang sekarang ni. Jadi syukurlah kita tu okey. Yang puasa nak 8 kan? jam pun. Jadi kalau kita tengok negara-negara Amerika Selatan untung. Sebab mereka berpuasa sekejap je, dalam 9 jam. Tak sampai berniaga bazar Ramadan tu. Tiba-tiba dah nak berbuka kan. Jadi macam tu lah kan. Jadi apa kata kita buat lawatan sambil belajar kat sana. Kan tak payahlah puasa lama sangat kan. Ada negara tu 3 jam je malam. Bayangkan, fajr dah sahur, baru buka dah sahur. Macam mana? Kan? Jadi itu pun ramai yang tak nak pergi walaupun bulan puasa. Negara kita Malaysia sedang elok. Cuma bila sebut tentang adab tu kita cerita tu ada 3 jenis orang berpuasa. Satu puasa umum, kedua puasa khusus, ketiga puasa khususul khusus. Puasa umum standard budak darjah 5, darjah 4. Setakat puasa semata-mata dan menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu dia cukup jaga. Itu standard budak darjah 5. Mana? Dia budak darjah 5 pun sekarang puasa semayang. Ni dia tak semayang tak apa, puasa semata-mata. Cukup jaga. Lubang hidung ni jangan korek, jangan main-main. Tiap-tiap tahun tanya penceramah soalan yang sama, mengharapkan jawapan yang berbeza. Itu soalan. Korek tak hidung batal lah, kata hidung batal lah kan. Boleh ke tak boleh korek? Boleh. Dengan satu syarat. Niat nak apa? Nak bersihin saja. Budak tu dah lah selemo. Selemo? Tahu selsemo. Selemo tak faham. Slimer. Selemo. Ya Allah, berkorak-korak hidung kan lah. Kan? Anak ni, jangan. Bapak pula, jangan kau puasa kan? Jangan. Tersumbat. Pakai lubang hidung sebelah lagi. Bapak punya jago tu. Bab bulan puasa jangan main-main. Lepas tu budak tu pun terlelap dah. Bendasing tu tadi mengalir lah ke bawah ni. Dah belah sini pula berkorak. Nyata tu. Jangan. Jangan lah. Kau bernapas pakai mulut kau. Macam ikan budak tu. Macam tu Kesian. Masalah berjurai tau. Dia bukan berkorak tau. Melambai dah benda tu. Macam tu. Sikit lagi nak sampai ke bibir. Bayangkan. Kalau dia garam dikunyah kan langsung batal. Jangan main. Apa teruk sangat orang puasa. Image. Dia pergilah bazar Ramadan petang tu. Macam mana nak selera tengok. Kan? Terberasin melakik benda tu kek kuih tu. Cuba fikir. Jangan bawa imej buruk ke agama. Nampak teruk sangat. Kenapa kau ni?
Kenapa kau ni? Apa kata? Inni shaimun. Kenapa hidung macam tu? Sesungguhnya aku berpuasa. Janganlah teruk benar. Setakat nak bersihkan tak ada masalah. Jangan sampai masuk jari sampai hilang mata hitam. Punya seronok lah kan tu. Yang tu tak boleh. Faham? Tu faham lah sendiri. Ya? Tapi dia tak semayang. Dia tak mengaji, dia tak ibadah, apa pun tak ada. Setakat puasa je lah siang. Rugilah dia. Yang kedua. Nama yang kedua, puasa khusus. Dia menahan diri daripada makan dan minum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Dia tak mengumpat. Dia tak tengok TV, drama. Asalkan dia bahagia. Tak tengok. Jangan benci cintaku. Kekasih paksa rela. Kan? Macam tu lah. Saya tak tengok. Tapi dalam drama. Jangan benci cintaku. Kesian Husna. Tak, walaupun saya tak tengok. Saya tahu. Saya tahu watak tu kena kutuk dalam Facebook. Kan? Dia berlakon, kau marah. Kenapa? Ya Allah, tak jadi kerja. Nak pula sanggup buka puasa tu. Depan TV nak tengok drama. Dah lah. Dah. Cukup. Kan? Kita ni yang kedua, kurang kepala puasa. Apa lagi? Tengok drama Korea. Tak terdaya. Tak payahlah. Sebab kami menghormati bulan Ramadan, semua drama-drama Korea kami menyiapkan pelakon yang bertudung labuh saja. Tak ada. Janganlah bohong. Tak ada. Kan? Saya memang tak gemar tengok drama Melayu ni. Drama Melayu ni saya pantang tu, malih tu kan apa? Tengah syok tengok. Nak ditampar bersambung. Itu standard. Aku tang bersambung tu, aku malih tu. Itu yang korang datang kau jauh pagi bincang. Kau rasa penampar dia sampai tak? Berbincang lah tu masalah tu. Kan? Tu isu dia. Kan? Jadi dia tak tengok sebab apa? Tengok ada adegan-adegan yang tak senonoh, pakaian-pakaian yang tak baik. Itulah tu. Kan? Lagi satu pergi bazar Ramadan. Bukan saya halang pergi bazar Ramadan. Kita kena faham. Kita bulan Ramadan ni kita nak kontrol nafsu kita, ya. Jadi jagalah baik-baik. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf salah silap, tak ada saja ya. Sebab ada yang baru masuk saja ya. Dia baru masuk, dah habis ke? Dah kan. Saya saja tadi. Bergurau kak, gurau. Adalah baru mula, jangan risau. Kan? Aku dah cakap jangan masuk, dah habis. Ada saja. Jadi apabila kita tengok pergi bazar Ramadan ni, masalah dia apa? Bazar Ramadan ni kadang-kadang kita tak boleh kawal nafsu kita. Allah bagi jari kat kita 10. Kalau bagi 20 tak tahu. Macam ni lah sangkut lah. Dekat jari je ni lah. Dia siap strategi kat bazar Ramadan tu. Awak sana, kau sini, kau sana. Jumpa sini, set jam pukul 6.30. La ilaha illallah. Set macam strategi orang. Seorang beli taufufah, seorang beli mihun, seorang beli roti john. Jadi nafsu. Satu lagi, pakaian-pakaian orang yang datang tu kadang umat tak terdaya. Macam dia seorang yang panik. Baru lepas mandi kan. Saja macam tu lah. Rambut basah-basah kan. Basah-basahnya rambutku. Macam tu kan. Yang kita ni kadang bila nak beli lauk kan, terbau bau rambut. Bau rambut kau. Tu belum cerita lagi pakaian yang mencolok mata. Mula-mula tengok paha ayam. Depan tu paha orang. Tengok dada ayam, lepas tu sambung sendiri. Kan? Masalah tu kita takkan nak tutup mata lalu bazar Ramadan kan. Habis dilunggah orang berniaga tu, takkan macam tu. Jaga mata kita, nafsu kita kadang boleh jadi kurang pahala puasa. Lepas tu tengok pula rancangan-rancangan hiburan boleh kurang pahala puasa. Gambar tengok orang pakai seksi tu. Facebook ni boleh kurangkan pahala puasa. Nampak tak? Betul. Yang kalau tengok yang artikel-artikel yang di-share oleh orang tertentu tentang ilmu, tak apa. Ni tak apa benda yang kita tengok. Tengok movie, ya Allah. Boleh habis berpuluh episod Korea tu sehari. Besok sambung lagi. Kalaulah episod drama Korea tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Yang tahu dia pelakon tu Song Min, yang Jong Ul tu. Macam debat, macam-macam nama. Macam nama la ilaha illallah. Tak apa-apa kan. Tengok drama Korea macam saya tak tengok drama Korea, saya pergi Korea terus. Saya terus pergi Korea. Senang kan? Apa ada hal pergi Korea senang. Terus baru saya tahu macam mana keadaan kat sana.
Adik perempuan saya tengok drama Korea, Balung tolong tukar audio dia bahasa Korea, bahasa Melayu tak sedap, mengado-ngado. Kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle buat apa? Rupanya teruk bona bahasa Melayu tu bunyi orang Malaysia ni cakap okey je. Dah makan belum? Belum. Marilah makan sama, okey kan? Ini tak. Dah makan ke belum? Aduh. Entahlah. Macam tu lah. Apa? Tu yang kedua. Yang kurangkan pahala puasa tak buat. Contoh dia duduk dekat dalam penjamat. Kau tahu tak bos kita? Ya Allahu Akbar. Kita kan, janganlah kan kurang pahala puasa, kurang. Tapi pasal apa? Jangan terbabit. Kurang pahala puasa. Kurang pahala puasa kita. Dan begitu juga kalau kita tengok yang ketiganya, puasa khususul khusus, iaitu menahan diri pada makan dan minum. Perkara-perkara membatalkan puasa, yang mengurangkan pahala puasa. Yang keempatnya, langsung tak fikir pasal dunia. Nabi waktu nak berbuka puasa ni, nak cerita, lepas asar Nabi lagi kuat ibadah. Nabi mengaji, Nabi zikir, Nabi beribadah, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Kita pula lepas asar, belum asar. Orang lelaki ingat ni, orang lelaki ni paling bahaya. Lepas asar jaga, dia mula fikir tu, mana nak singgah bazar Ramadan ni. Tahu orang lelaki tu. Orang perempuan saya tak tahu sebab dia lepas sahur dah bincang dah, pebono malam kan ada. Ni orang lelaki kira boleh selamat dah lah. Dia lepas sahur dah bincang lah, malam ni apa lauk. Tu. Orang perempuan dia lebih awal daripada tu. Dia biasa advance. Nabi lepas berbuka, Nabi lepas asar, Nabi akan beribadah, dekat-dekat nak berbuka baru dia duduk depan isteri dia tanya, "Wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa?" Maka isteri pun menjawab, pernah sekali tu dia jawab, "Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak." Dan Nabi kata, "Alhamdulillah." Nabi pun doa, Nabi pun makan. Syukur. Kita cuba uji keimanan suami kita hari pertama puasa. Buat macam tu. Makanan dah ada, tapi suruhan dulu. Nak uji keimanan suami. Suami duduk, "Yang, hari ni buka apa?" Jawab, "Wahai suamiku." Pakai skrip yang sama. "Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak." Suami yang beriman pun akan jawab, "Alhamdulillah. Syukur sangat. Allah malaka sunnah. Wa bika amanah. Ya Allah, berat ujian aku ini, ya Allah." Aduh. Mana yang kurang iman tu? Kau tahu tak macam mana nak mampu aku puasa ini? Dia marah. Lepas tu isi punya, "Alah, abang saja, test abang lauk ada. Saja nak tengok abang macam mana." Kan? Iya tuan-tuan. Itulah keadaan kita ni kan. Buka puasa tu kadang siap tambah syarat sah puasa tu. Dia siap tambah syarat sah. Aku kalau tak ada roti john tak sah. Sejak bila pula syarat sah buka puasa tu kena ada roti john? Jangan menambah-nambah tu. Tu sebab tu sebab kalau kita tengok kan, telah diajar kita ni dengan latihan takwa. Kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna tak semua orang bertakwa dah. Macam mana latihan takwa? Sayyidina Ali kata, yang pertama khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Tak buat benda-benda yang biasa dia buat. Contoh, katalah ni kan, saya katalah ni bulan puasa ni, katalah ni puasa. Tiba-tiba orang hidang air twister dengan ni dengan air kosong. Saja je hidang sah, kau nak start minum-minum, jangan risau, kita orang cover line. Start minum je, tak ada hal. Time apa dengan kami zoom lah kamera tempat lain. Boleh buat, orang cover, tapi buat tak? Tak, sebab kita yakin. Kita takut, sayang dengan puasa kita, yakin Allah Ta'ala nampak kita. Macam itulah keadaan dia. Macam tu sekali. Dah naik kereta, tengah corner tu. Bergolek-golek air. Kata. Time ni lah kau nak bergolek air ni. Tapi kebetulan cermin kereta kita gelap. Boleh je nak minum kot. Sejam lagi, sempat lagi ni. Apa hal pula, sabar, rugi. Sejam je lagi. Nampak tak? Tu sebab kadang-kadang anak-anak kita yang kecil-kecil pun kita pun paksa dia.
Anak kita yang baru 5 tahun, 4 tahun, dia baru nak belajar tu kan. Janganlah kita paksa dia. Mama. Yalah kerja genting kan. Mama, mana ada mak, tak ada dah. Nyampah aku. Mama, adik lapar. Sabar sayang, 7 jam lagi. Mak, 7 jam lagi. Jangan ambil, perut dia orang belum bersedia tau. Perut mereka belum, kalau dia nampak tak tahan, bagi dia minum. Berapa ramai budak yang dipaksa meninggal, pengsan budak meninggal tu, jangan main. Bagi dia minum. Tapi kalau kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun. Kalau dia tak tahan, mama kau sepak kali. 40 tahun. Iya, itu masalah kan. Tapi itulah dia. Jadi kita jumpa lagi di lain masa, mudah-mudahan. Tak saja baru start saja. Dia pernah dah habis. Aku ni kalau tak menyakat tak boleh tu kan. Jangan risau, masih ada masa, jangan risau. Tak apa, panggil lagi siapa belum masih panggil masuk. Tak apa, dia masuk je orang, saya tambah masa, jangan risau. Tak adalah. Jadi makna kalau kita tengok itu keadaan dia takut kepada Allah. Satu lagi contoh, saya pesan kat orang lelaki, kadang-kadang orang perempuan nak pergi pasar, bang. Yang pergi pasar ajak tau. Menjaga di bebek tau kat rumah. Iya, elok. Suami pula dah mula perangai dia masa budak-budak dulu kan. Ingat tak perangai masa budak-budak dulu? Cari bantal, letak kat simen. Bila dah panas, terbalikkan ambil yang sejuk tu. Kan, dulu kan, termasuk yang bercakap ni kan cakap orang lain. Lepas tu bila apa, buka petais nak sejukkan muka. Oh, kan. Padahal sebenarnya masalah bila buka petais, macam-macam nampak dalam petais tu. Jadi suami ni pun buatlah perangai lah. Bini dah tak ada, dia buka. Ternampaklah cendol malam tadi. Ya Allahu Akbar. Ni saya ajar orang lelaki. Ambil cendol tu. Hirup tu. Hirup dengan mimi dia. Jangan tinggal sikit tu. Serap. Habis kan. Bila dah habis makan, basuh, tangkupkan bokeh tu. Orang perempuan balik, jangan risau. Dia memang perasannya. Tak apa, mata perempuan ni pun tak tahu lah. Nampak je. Dia nak susun, bang, bukan ada cendol ke malam tadi? Ni saya ajar lelaki cakap, itulah tadi abang buka saja nak tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Bila abang buka, terjatuh cendol tu. Terbalik, abang pun cepat kutip-kutip. Abang dah siap basuh dah tadi, yang risaulah. Makasih lah bang. Tak apalah, lagi pun malam kan dah tak sedap esok Siang-siang ni sedap esok kan. Tak ada, kita buat tak? Kita tak buat sebab takut.